Ini insya-Allah kita bersama untuk sama-sama kita menelaah satu risalah kecil yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan 4 kaedah. 4 kaedah ini dia adalah khulasah kefahaman daripada Al-Quran sebenarnya. Dan ayat-ayat yang disebut sebagai nas dia ni, teks dia ni ataupun hadis-hadis yang disebut dalam kaedah ni sebenarnya menjadi kebiasaan kita baca. Tetapi oleh kerana kita tak cakna, kita baca sahaja tanpa kita tahu bahawa itu adalah prinsip yang Allah sebut berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syirik. Kalau orang boleh faham 4 perkara ni, maka dia nampak selalu apa itu syirik, apa itu tauhid. Tak. 4 kaedah sahaja yang disusun sebagai panduan. Cuma ada orang dia salah faham tentang dia ni, lalu dia kata tuan pengarang ni telah takfiri. Tak. Takfiri satu dengan 4 kaedah ni, dituduh pengarang ni sebagai takfiri, dituduh juga pengarang ni tak menghalalkan darah sesama muslim. Nampak tak? Tapi insya-Allah kita baca, kita tengok. Terutamanya kaedah yang keempat lah. Kaedah yang keempat kasar sikit bunyi. Tak? Dia kata maknanya musyrikin zaman ini lebih dahsyat daripada musyrikin zaman hari tu. Lalu orang-orang hak berasa dia kata ambuh kata aku lebih syirik daripada orang dahulu. InsyaAllah kita cuba hadamkan dalam masa sampai pukul apa ni aku? Pukul 11 dah. InsyaAllah tak. Kita ambil masa sehingga dah ada sesi soal jawab sikit belakang tak. Okey dah. Kita terus buka ke muka surat 35 dah. Sebab depan tu matang saja. Matang ni kaedah asas dia. Kita ambil terus muka surat 35. Itu termasuk matang beserta dengan syarah yang disyarah oleh Ibn Baz. Sebenarnya Ibn Baz bukan menulis. Ibn Baz dia tidak menulis. Ibn Baz ni kalau kita tahu dia ni seorang yang seorang mufti yang buta lah. Buta, tak nampak mata. Jadi ni adalah hasil daripada kuliah dia mengajar. Lalu anak-anak murid dia saling balik, tulis balik apa ni poin-poin ataupun kuliah dia tu melalui rakaman-rakaman. Tapi nisbah kepada dia lah. Nisbah kepada dia. Dan begitu pun ulama-ulama dulu pun kebanyakan kitab-kitab yang sampai kita hari ni kebanyakannya adalah hasil buah tangan anak murid. Anak murid yang tulis. Seperti kita ambil kitab Al-Um ke kitab apa saja orang-orang lama lah, kebanyakannya lah dia adalah syarahan untuk guru lalu dinakal, ditulis oleh anak murid, disebar. Dan zaman kita hari ni lebih-lebih lagi boleh buat benda tu sebab kita ada rakaman. Kita ada rakaman. Ana pernah belajar akidah Wasithiyah karangan Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Ana belajar dengan seorang syekh di Yaman, Syekh Aris Sabri hafizahullahu taala. Dia kata aku banyak istifadah walaupun dia ngaji kat lain juga, tapi dia istifadah dia ngaji kitab akidah Wasithiyah ni melalui kaset saja. Kaset rakaman kuliah Syekh Utsaimin. Tapi masya-Allah dia ngaji kitab ni, dia beli kitab matang akidah Wasithiyah karangan Ibn Taymiyah ni, dan dia beli kaset kuliah tu. Sebit kaset kuliah. Dulu kan mana ada MP3, mana ada beli kaset. Dia beli kaset tu, dia dengar. Sambil dia dengar, dia salin. Terbatu nota dia. Masya Allah kita kata. Bersungguh dia. Dan dia boleh share pula
ilmu tu melalui kaset. Dan benda ni bukan seorang, bukan dua orang dah dengar lagu tu. Terutamanya ikhwah-ikhwah yang berada di belah Eropah, di belah Afrika mana yang tak ada kesempatan untuk ginadoh ilmu. Dia hanya istifadah melalui kaset-kaset tok guru, ulama-ulama ni. Jadi ini yang disebut oleh Bin Baz dalam syarah kepada Qawaid Arba'ah ini. 4 kaedah dalam memahami syirik. Yaqulul muallif, saya bacalah dak. Berkata muallif, tuan pengarang ni. As'alullahal karim Rabbal arshil azim. Aku memohon kepada Allah, Allah yang maha karim, yang memiliki arasy yang agung itu, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya dia memimpin kita, dia menolong kita, menolong kamu di dunia dan di akhirat. Ini mukaddimah dengan doa dia kepada kita yang membacanya ataupun kita yang mendengar tulisan dia ni. Wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan moga-moga Allah memberkati di mana sahaja kamu berada. Wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan moga-moga Allah jadi kamu golongan yang apabila diberi anugerah, diberi nikmat, syakara, dia bersyukur. Wa idza betulia sabara, dan apabila diuji dengan ujian, dengan musibah, sabara, dia sabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila melakukan dosa, terlanjur melakukan dosa, dia istighfar, dia memohon pengampunan. Fa inna haula ats-tsalath unwanu sa'adah. Sebab 3 perkara ni, dia kata inilah menjadi tajuk ataupun poin utama dalam kebahagiaan. Cuba tuan-tuan perhati semua 3 perkara ni. Kalau kita ada 3 perkara ni, kita adalah as'adun nas. Manusia yang paling bahagia. Allah beri nikmat, kita syukur. Allah uji dengan ujian, kita sabar. Dan bila kita melakukan dosa, terlanjur melakukan dosa, kita istighfar. 3 perkara ni wajib berlaku dalam hidup kita. Betul tak? Hari-hari, setiap masa kita mendapat nikmat Allah, dan kadang-kadang kita diuji dengan musibah. Begitu juga hari-hari kita buat dosa. Ada orang dalam ni dah buat dosa hari ni. 3 perkara ni wajib, siapa pun dia, Islam ke, kafir ke, ahli sunnah ke, aswaja ke, siapa pun berlaku kat tadi dia 3 perkara ni. Nikmat, ujian, dosa. Tapi siapa paling bahagia ramai-ramai ni? Iaitu bila diberi nikmat, dia bersyukur. Ramai mana orang yang diberi nikmat tak bersyukur. Lepas makan nasi belarut pagi hari, tak baca, tak sebut pun sepatah alhamdulillah. Lepas orang belanja makan, tak doa apa kepada orang belanja makan tu tak. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tak keluar sepatah. Padahal Allah tu belanja kita benda. Ini doa kepada orang yang beri makan ke kita. Tak? Jadi itu. Dan apabila diuji, tak sabar dia dengan ujian. Tak? Mengeluh dia dengan ujian. Apa? Kenapa? Tak? Begitu juga bila dia buat dosa, dia tidak cepat-cepat bertaubat. Malah dilupakan begitu sahaja dosa dia. Tak? Dosa hak tahun lepas tak taubat lagi. Dosa hak ni tak tahu kok mana. Ni kita dah nak masuk Ramadan. Dah nak masuk Ramadan. Dosa tahun lepas tak clear lagi. Maka betul lah kata tuan pengarang kita, ini adalah unwanus sa'adah. Ini adalah tajuk kebahagiaan seseorang. Apabila dia berhadapan dengan 3 perkara, dan benda ni confirm dia akan hadapi dalam kehidupan dia. Tak? Lalu orang bahagia, dia boleh hadapi dengan 3 perkara juga, iaitu nikmat dengan syukur, ujian dengan sabar, dosa dengan istighfar. Tak ada cara lain dah untuk kita kambuh dosa kita. Tak ada cara lain melainkan istighfar, melainkan taubat. Betul tak? Hak masalah Allah nak beri pengampunan tu hak Allah, ala masyiatihi, dengan kehendak dia. Mana-mana orang yang meninggal, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat,
Dia bawa dosa dia. Eret dosa dia bersama. Pas dalam kubur, pas alam barzah, pas ke akhirat. Hak ni di bawah masyiatillah. Sekiranya Allah berkehendak beri pengampunan, Allah ampun. Sekiranya Allah berkehendak nak azab, dia kena azab. Maka tugas kita istighfar, bertaubat. Tak buat dosa tak boleh. Gua ni pula tak boleh. Tak boleh moga hobinya. Hobi buat dosa ni. Tak. Kecuali kita nabi, kecuali kita rasul, baru kita tak buat dosa ni. Tak. Kalau kita orang biasa ni wajib kita buat dosa, maka tak ada benda lain yang boleh mengkambuh dosa kita ni melainkan istighfar. Maka betul tak, nampak tak kita benda tuan pengarang kita kata 3 perkara ni unwanu sa'adah. Tak. Idza utiya syakar wa idza ubtiliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Tajuk dia. Dia kata muallif rahimahullah yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi bainal ifadah wa bainad du'a lit talib. Tuan pengarang ni Syekh bin Baz rahimahullah taala kata dia himpunkan dalam mukaddimah dia di antara faedah dan juga di antara doa kepada kita yang mendengar ataupun yang menuntut ni. Wa hadha minan nushi, dan ini termasuk dalam nasihat. Ay yad'u li talib bit taufiq wa yufidahu, iaitu kita mendoakan supaya dia mendapat taufik dan juga memberi faedah kepada dia. Wala syakka anna talib idza qabila Allah hadha du'a fi haqqihi sa'id, dan tidak syak lagi dak apabila seseorang pelajar itu, bila Allah terima sahaja doa ini, maka menjadi haknya lah untuk mendapat kebahagiaan. Sesungguhnya wa ayya ja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza batuliya sabara. Dak tu ayat. Fa inna haula al-khisal thalatha khisal unwanu sa'adah. Ini adalah poin utama untuk mendapat kebahagiaan di dunia kita. Sama juga doa yang Nabi ajar kita pagi-pagi dah kita sebut. Kalau kita perhati, kalau kita beramal seluruh doa tu, masya-Allah, tak perlu benda lain dah kita. Tak? Doa yang Nabi ajar selepas sembahyang subuh ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Benda kita nak selain pada 3 perkara tu. Ya Allah, dak, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah. Hari ni aku nak ilmu yang berguna yang masuk, yang aku terima ini. Dak. Wa rizqan tayyiba, dan segala rezeki hak baik. Hak tayyib, hak halal aku nak hari ni. Dak. Lagi wa amalan mutaqabbala, dan segala amal aku buat hari ni, jak pagi tadi, jak bangun subuh tadi, sapalah ketidur malam, siapa hatta ketidur pun mutaqabbala, Allah terima. Hamdi lagi kita nak. Cukup dah lagi. Cukup dah rasa dah. Boleh 3 perkara tu. Setiap hari ada ilmu yang berguna kita tambah. Setiap hari kita dapat rezeki yang baik, yang halal. Dan setiap hari kita beramal ni Allah terima. Hai, padai dah rasa dah. Mana tak perlu panjang-panjang lah doa ni. Tak? Padang dah doa ni. Nabi suruh baca bila ni? Selepas sembahyang subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ni kita kata benda-benda gini kita kena ambil cana dan jadikan dia sebagai satu amalan kita dak, wirid kita. Idza harasal mu'min ala hadhihi al-khisal, apabila seorang mukmin dak jaga sungguh, awasi sungguh 3 perkara ni, faqad tammat sa'adatu, maka sempurnalah kebahagiaan dia. Iaitu fahuwa yashkurullah ala ma'atah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Apa yang dimaksudkan dengan syukur, iaitu apabila dia mendapat nikmat Allah, dia melakukan dengan nikmat tadi, dia buat perkara-perkara yang diperintah dan dia tinggal perkara-perkara yang dilarang. Itu hakikat syukur. Ya. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia melakukan dosa, dia cepat-cepat beristighfar, bertaubat kepada Allah. Hadha huwa sya'nul mu'min, begitulah sikap sebagai seorang mukmin, dia kata. Tak. Bila dapat nikmat dia bersyukur. Maksud syukur maknanya dia melaksanakan segala perintah, dia meninggal segala larangan. Dan apabila dia terlanjur lakukan dosa, dia istighfar, dia taubat. Idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Wa lihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, ajaban li amrin mu'min,
inna amrahu kullahu khair. Kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata sungguh takjub dengan urusan seorang mukmin. Sungguh Nabi kata segala urusan hidup dia 24 jam hidup ni kullahu lahu khair. Semuanya baik untuk dia. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan benda ni tak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Ni orang ada 3 ciri ni Nabi nisbahkan sebagai seorang mukmin. Dah, tak berlaku benda ni, tak dapat hak lagu ni melainkan kepada mukmin sahaja. In asabathu sarra syakar. Bila dia terima benda-benda yang membahagiakan dia ataupun mengembirakan dia, segala nikmat lah kita kata dah, rezeki dan apa sahaja, syakara, dia bersyukur. Syukur-syukur ni bukan setakat kita lafaz mulut alhamdulillah, terima kasih, dah. Syukur, hakikat sebuah kesyukuran dia adalah dengan kita dapat nikmat tu, kita guna untuk manfaat, untuk kebaikan. Tu syukur. Faham gitu tak? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam penawar bagi hati dia sebut lagu tu, hakikat sebuah kesyukuran adalah mempergunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk melakukan ketaatan. Itu orang bersyukur. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata bab solat ni, Nabi kata benda man tarakaha faqad kafara. Nabi kata tak, siapa-siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja ni, maka dia telah kufur. Apa kufur? Sini perbahasan lah. Kalau mazhab Hambali dia kata kufur millah, terkeluar pada Islam. Ni mazhab Hambali. Sebab tu mazhab dia tak payah taubat dah, tak payah qada dah. Siapa-siapa tinggal sembahyang ni tak perlu qada. Sebab apa? Dah mu kafir dah gitu. Mu kufur dah. Keluar pada Islam dah. Murtad dia kira. Nampak tak? Dah nak taubat ke mana? Ngucap balik, masuk Islam balik, okey. Hak dah tinggal lepas tak payah dah. Ada pun mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia kata benda dah bukan kufur millah. Dia kata kufur benda kufur nikmah, dia kata. Kufur nikmah. Hak ni poin kita nak sebut. Dah, kufur nikmah ni lagu mana? Mu dapat nikmat Allah, hari-hari Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri kesihatan, mu tak boleh semayang sebab ni mu kufur nikmat Allah. Sedangkan sepatutnya nikmat-nikmat aku beri saat ni, mu boleh melakukan ketaatan. Sebesar-besar ketaatan harian mu ni adalah solat 5 waktu. Itu dipanggil kufur nikmat. Tapi kita berasa rekeh bak tinggal semayang ni tak. Bagi tak tahulah masyarakat kita khususnya lah, anak-anak remaja, roliknya biasa tinggal semayang. Dan tak, orang kata tak jadi satu isu pun tak, bila tinggal semayang. Sedangkan walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tak terkeluar pada Islam, tapi bab tinggal semayang ni tuan-tuan tahu dalam bab benda. Kalau dalam fiqh Syafi'i, sampai cari dalam bab kitabus solah, tak temu cari bab ni, bab tinggal semayang ni. Dalam bab dia agak-agak, kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, dia duduk dalam bab hudud, bab jenayah belakang. Boleh? Bab tinggal semayang ni boleh siapa masuk dalam bab jenayah, bab dalam bab hudud, boleh hukum bunuh. Jawab main tak? Tapi dah tak dah baca siapa bab tu. Kita dah baca siapa bab semayang. Ni nak masuk bulan Syaban, berhenti dah bab semayang, kita buka bab puasa pula. Tak, habis bab puasa kayak gini, ustaz ulang balik bab haid hari tu dah ingat mana tak? Ulang balik bab haid tak? Maka bab jenayah, bab tarkus solah ni tak dah baca. Tak dah baca. Ini. Jadi Nabi kata in asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapat kebahagiaan, mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka ini baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabara, dan apabila dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu juga baik untuk dia. Maknanya tak ada benda tak baik kita. Cuma nisbah kita berasa benda tu tak molek. Kita kena musibah banjir, orang dekat kita mati, bagi kita berasa benda tu tak baik. Tapi Nabi kata kena cara, kalau mu buat molek dia jadi baik belaka. Tak, dengan cara benda, dengan cara syukur, dengan cara sabar.
Faham? Syukur, sabar. Boleh nikmat, syukur. Ditimpa musibah, sabar. Hak ni yang membezakan kita semua ni tak? Kena musibah belaka. Contoh takdir Allah kita baru ni musibah banjir. Tak? Banjir ni tak nentu. Boleh? Tak? Jangan kata tempat kita tak banjir. Kota tinggi, nama kota tinggi. Tergelang senyap. Dah dulu awal-awal dulu kan. Tak? Tergelang senyap kota tinggi. Kita di Kemama ada Kija. Kija ni kawasan bukit. Banjir juga. Pelik tak mengesabah kita kan. Bagi nisbah kita. Tapi yang membezakan orang yang kena musibah ni antara sabar dan tak sabar. Tak? Sama juga kita dapat nikmat. Semua kita ni mengecapi nikmat. Harian kita bergelumang dengan nikmat Allah. Tapi mana yang beza? Beza dia syukur. Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Tak? Macam mana tahu syukur tak syukur ni? Sama ada dia mempergunakan nikmat-nikmat Allah ni untuk taat, ataupun dia mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat. Orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, dia syukur. Orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah saat ni, nikmat sihat, nikmat apa ni, tak, lalu dia guna untuk maksiat, dia kufur. Mudah je tak? Itu benda yang Nabi sebut. Jadi Nabi kata ajaban li amril mu'min. Cukup takjub dengan urusan orang mukmin ni. Tak, dia dapat benda baik pun dia dapat kebaikan, dia dapat musibah pun dia dapat kebaikan dengan konsep syukur dan sabar. Wa hadha huwal wajibu 'alal mu'min. Dan ini menjadi kewajipan seorang mukmin. Syekh kata, ay yashkura 'inda ar-rakha wa 'inda an-ni'am. Hendaklah dia bersyukur ketika dia senang, ketika dia lapang, ketika dia dapat nikmat. Minas sihah wal afiyah, daripada kesihatan yang Allah beri, daripada afiah yang Allah beri, wa ni'matal Islam, dan juga nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada dia. Bayangkan ada orang yang lahir dalam keadaan syirik kepada Allah. Kita alhamdulillah lahir diperkenalkan dengan Islam. Ini nikmat yang cukup besar. Nikmat yang cukup besar yang kita kadang-kadang tak perasan bahawa itu adalah nikmat. Saya pernah pergi misi korban di Kemboja. Siapa-siapa pernah pergi, hadapilah, tengok macam mana masyarakat bukan Islam makan laba dia makan. Sini panggil benda laba ni, laba cekerek dia makan, dia jual. Kita berhenti tempat kan, sebelum dari Phnom Penh nak pergi ke Kampung Cham tu kan, berhenti tengah jalan nak RNR kita kata. Nya jual molek-molek ada laba. Allah kita kata nikmatnya Islam. Allah ajar kepada kita kulu minat tayyibat. Makanlah dari makanan-makanan yang baik. Sahabat kita Ustaz Radhi tu orang Kemboja. Dia kata zaman di sekolah menengah dulu, biasa dia pergi makan dengan sains-sains bukan Islam lah makan. Dia kata makan dia order tak sedar. Daging babi hok akak tu. Dia kata dah masa tu jahil, kuih tepilah daging tu kan. Makan kuah saja. Faham? Tak. Nampak tak? Tapi ni jadi ustaz lah. Dia kata kuih tepi lah. Allah kita kata. Masya-Allah dak. Ini nikmat. Nikmatil aula, nikmat Allah beri anugerah dak. Zuriat keturunan anak-anak. Nikmatil mal, nikmat harta, ila ghairi hadha. Segala benda yang Allah beri ini adalah nikmat. Fahuwa yashkurullah 'alaiha. Lalu orang ni yang dapat segala nikmat yang kita sebut-sebutir saat ni, dia bersyukur kepada Allah bi taati amrihi, dengan dia mentaati segala perintah dia, wa tarki nahyi, dan meninggalkan segala larangan. Ini syukur. Dan ini adalah kesyukuran. Faham? Maka kita perhatilah, kita boleh muhasabah diri kita masing-masing. Kita dalam kumpulan mana? Dia tak ada atas pagar. Saya atas pagar tak? Dia sama ada kumpulan syukur ataupun kumpulan kufur. Tak kira lah kita pakai tudung, tak pakai tudung, kita pakai piah, tak pakai piah. Yang membezakan kita saat ni, guna nikmat Allah untuk taat ataupun guna nikmat Allah untuk maksiat. Guna nikmat Allah untuk taat, mu orang syukur. Mu dalam kumpulan yang bersyukur. Tapi kalau mu pergunakan nikmat Allah untuk maksiat, mu dalam kumpulan kufur. Hatta orang panggil mustaq pun. Hatta orang panggil mustaq pun. Hatta mu pakai piah pun.
Ini hakikat yang kita hadapi harian kita. Hadha huwa syukru. Inilah yang dikatakan syukur. Kama qala ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. Tak. Bersegeralah ahli Daud ahli keluarga Daud ni melakukan amal dengan syukur. Kata tak. Yakni yuti'u awamirahu. Yang dimaksudkan adalah mentaati segala perintah Allah wa yantahi an nawahi, dan tak berhenti pada segala larangan Allah. Wa yasrifun ni'am fi ta'atihi al-maula, dan dia mempergunakan segala nikmat-nikmat Allah ini untuk mentaati al-maula. Allah yang memelihara kita, yang memimpin, tak, yang menolong kita saat ini. Wa indal balawi, dan ketika dia ditimpa musibah, minal marad, daripada sakit ataupun kematian anak, awil qarib, ataupun anak beranak dekat, wa nahwi dhalik, dan begitu juga apa sahaja yang berkait. Tak, saya semalang apa ni, anak YB kawasan kita lah meninggal. Dia awal-awal lagi dia pesan kata, Ustaz, kalau boleh kita nak ustaz tazkirah di kubur ni, sebab dia sakit lama. Anak dia, anak puang dia baru habis belajar jadi doktor, habis belajar sakit siapa habis umur. Tak, hari-hari apa ni, YB Cikgu Razak ni pergi semua ulang di hospital UAE tu. Tak, Allah maghfirlaha warhamha. Ini ujian kita tu. Yasbiru wa yahtasib. Lalu bila diuji dengan benda ni, dia sabar dan dia mengharapkan pahala. Tak? Sabar dengan mengharapkan pahala. Hak ni benda yang kita nak didik diri kita. Ngaji bab sabar ni boleh. Tak? Sejam kita boleh syarah bab sabar ni, tapi nak buat tu belum tentu kan. Al-Fadhil Ustaz Din kita, AJK unit derma kita ni, dia kata dia ni kalau ngajar kitab Riyadhus Salihin, buka bab sabar kena uji selalu. Balik kereta mampu lah, tepuh benda lah. Allah ujian, dia kata nak suruh jangan cakap saja bab sabar ni. Faham? Betul kita kata bab sabar ni belum tentu. Hak je cakap ke hak je dengar belum tentu. Kita boleh cakap bab sabar ni tak. Guana sabar ni yasbir wa yahtasib. Dia sabar dan dia mengharap pahala dengan ujian tu. Kita tengok doa yang Nabi ajar kepada siapa? Abu Salamah. Apa doa ketika musibah ni? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Teringat ada nak baca benda ni bila kena ujian. Belum tentu tak? Belum tentu. Tapi ni, kalau kita boleh teringat benda ni betul-betul taufik daripada Allah. Abu Salamah, dia dengar hadis ni daripada Nabi, dia ajar kepada isteri dia, Ummu Salamah. Tak? Nabi ajar kena musibah, kena baca benda ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Tak? Lalu Ummu Salamah takdir Allah uji dia kematian suami dia, Abu Salamah. Dan Allah beri taufik ke dia baca doa ni. Tak? Kematian Abu Salamah, dia baca doa ni. Tapi terdetik di hati dia lepas dia baca doa ni, wa khluf li khairan minhu, gantilah aku hak lebih baik pada ni. Dia kata siapa lagi lebih baik pada Abu Salamah? Mana memang suami misali lah Abu Salamah ni tak iktiraf daripada isteri. Kita ni nak tahu kita baik tak baik, kita jangan tanya orang lain. Kalau tanya saya, memang Allah dia ni kalau jumpa kedai tak ada kita bayar, dia semua bayar. Tu bukan iktiraf yang betul lagi tu. Nak tahu kita ni comel baik tak juru, tanya bini kita di rumah. Setara mana kita tak. Kalau dia beri penilaian A, insya-Allah kita A lah tu. Nah, sebab Nabi sebut lagu tu tak. Khairukum li ahli. Nabi kata tak. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu ni orang lelaki, tak? Iaitu orang yang terbaik dengan isteri dia. Tak? Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluarga aku. Faham? Begitulah Abu Salamah. Iktiraf Ummu Salamah ni dia kata, wa khluf li khairan minhu, gantilah aku ya Allah hak lebih baik daripada hak mu ambil ini. Siapa lebih baik pada Abu Salamah? Allah ganti dia kepada
Nabi SAW. Nah, jadi isteri, jadi Ummul Mukminin. Faham? Ini dipanggil yasbir wa yahtasib. Sabar dengan ujian dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Wala yajza' yatahammal fala yadribu khaddan wala yashukku jaiban. Bukan dihadapi dengan ujian saat ni dengan mecok, dengan marah. Tak. Penyakit jahiliah, dia katok pipi. Tak. Dia katok pipi, dia katok kepala bila ditimpa ujian. Ataupun dia dia carikkan baju dia. Dia carikkan baju dia. Hari ni kita boleh tengok penyakit jahiliah ni ada mana? Ada dengan puak Syiah. Puak Syiah bila dia sambut Karbala, benda dia buat. Kata dahi. Puang dia kata dahi. Ni amalan jahiliah. Tak. Fala yadribu khaddan. Dia tak kata pipi, kata dahi. Orang lelaki dia kata dada. Ni mazhab ringan, mazhab Khomeini. Tak, sebelum Khomeini jahat lagi. Dia pakai taurih tu. Dia pakai luka, cederakan diri. Mazhab Khomeini dilarang benda ni. Maknanya boleh tahan sikit, kita kira sederhana. Belang-belang sederhana pun salah juga kita kira. Islam dah ajar konsep taqarrub ila Allah dengan cederakan diri. Ya. La yad'u bi da'wal jahiliyah, dan dia tidak berdoa dengan seruan-seruan jahiliyah ketika dia hadapi ujian. Wala yatakallam bi fuhshin, dan dia tidak cakap dengan makian, dengan cacian, dengan ucapan-ucapan yang keji. Bal yatahammal wa yasbir, bahkan dia bertahan dan dia bersabar. Wa inda dzunub, dan ketika dia melakukan dosa, yubadiru bit taubah wal istighfar, dia cepat-cepat bertaubat dan dia cepat-cepat istighfar. Ini mukadimah tuan pengarang kita. Qala al-muallif, dia kata tuan pengarang kita lagi. I'lam arsyadakallah li ta'atihi anna al-hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din. Ini dah masuk kaedah lagi ni tak? Kita baru dalam mukadimah. Dia kata ketahuilah, moga-moga Allah beri petunjuk kepada wahai yang mendengar supaya mentaati Allah. Arsyadakallah ni supaya Allah bimbingmu untuk taat ke dia. Sesungguhnya al-hanifiyah, agama yang Hanif ini adalah millah Ibrahim. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Agama Hanifiyah ini iaitu beribadah hanya kepada Allah yang esa, mukhlishan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ikhlaskan cara beragama ni untuk Allah sahaja. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia ni melainkan supaya beribadah hanya kepada aku. Liya'budun ay liwahidu fi ibadah, iaitu mengesakan Allah dalam urusan ibadah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, oleh kerana mu tahu dah betapa matlamat kehidupanmu, matlamat penciptaanmu ni untuk beribadah hanya kepada Allah. Fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah. Kalau dah mu tahu bahawa mu ni dicipta semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mu kena ingat, dia kata, al-ibadah la tusamma al-ibadah illa ma'at tauhid. Mana-mana ibadah tak akan dikenal, tak akan dipanggil ibadah melainkan disertakan dengan tauhid, disertakan dengan mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau bawa ibadah tapi disertakan dengan syirik, maka tak jadi ibadah. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil, dua-dua ni perosok kepada ibadah yang kita buat. Kama anna salah la tusamma salah illa ma'at taharah. Sebagaimana yang kita faham, sembahyang tak dipanggil sembahyang melainkan mu ada wudu, mu suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Betul tak? Kalau mu sembahyang tapi mu tak berwudu, panggil sembahyang tak? La tusamma salah, tidak dipanggil sembahyang pun. Nampak tak? Begitulah juga ibadah tidak dipanggil ibadah melainkan dengan tauhid. Oleh kerana itu Nabi SAW sebelum mengajar para sahabat tentang sembahyang, tentang puasa, tentang hampir, kita kata berapa? Hampir 13 tahun hanya membincangkan isu tauhid. Ada pasok dalam diri para sahabat tentang tauhid. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan, barulah mari bab sembahyang, barulah mari bab puasa, barulah mari bab lain.
Tak. Kita kalau orang baru masuk Islam dia kita sungguh dulu aja. Sunat dulu mula-mula sekali nak daftar tu kena mari bang, pertama nama, tukar nama dulu tak. Lepas tu kena ada lampir sekali dah telah bersunat. Tak. Berakidah tak tahu kat mana pun lagi. Berakidah. Sedangkan ni benda asas, benda utama. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila masuk sahaja syirik dalam mana-mana ibadah, dia rosak. Dia merosakkan ibadah tu. Kal hadath idza dakhala fit taharah. Seperti hadath dak masuk ke dalam taharah, batal kita punya taharah. Tak, sama ada hadath besar ataupun hadath kecil kita tu. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha wa ahbata al amal. Dan kalau dah mu tahu dah bahawa syirik ni apabila bercampur aduk dengan ibadah ni merosakkan ibadah tu sendiri, malah membatalkan amal kamu, wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan jadilah orang yang beramal lagu ni, buat ibadah game Mekah tak, semayang tak tinggal, zikir 10,000 sehari, tapi ada syirik dalam diri dia, maka orang lagu ni kalau dia mati dalam keadaan bawa benda syirik dia tu, akhladahu finnar, kekal dia dalam neraka. Ni hok kita pusing dah. Nampak tak? Dan benda ni memang betul tuan syekh kita ni, tuan pengarang kita ni tuju kepada orang Islam. Orang Islam yang tak memahami tentang tauhid dan syirik. Dan benda ni ada. Benda ni kita hadapi. Hatta tempat kita pun. Sebab dia tak faham tentang apa itu hakikat syirik, apa itu hakikat tauhid. Kita ambil inilah isu qasidah yang makruf, dan anak-anak kita duk nyanyi. Dia orang nyanyi, dia orang berasa benda ni daripada dia nyanyi lagu rock, lagu tak tahu ke benda, baik dia nyanyi lagu ni. Allah Allah arithna ya Rasulullah. Alah. Famous benda ni, sedangkan kalimah tu cukup bahaya. Allah Allah tolonglah kami wahai Rasulullah. Malangnya ada sebahagian ataupun segelintir ustaz yang menyokong benda ni. Dia kata tak ada masalah, boleh sebut. Bila kita dengar penerangan dia, penjelasan dia, betul lah benda dia sebut tu. Dia kata arithna ya Rasulullah ni berpandukan hadis-hadis bahawa istarathu bil anbiya, kita bangkit akhirat besok kita akan minta tolong dengan nabi-nabi kan. Tak, kita pergi ngadak Nabi Adam, minta tolong Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh tolong. Kita pergi ngadak Nabi Nuh, minta tolong Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku tak boleh tolong. Dia kata tak ada masalah kita minta Nabi tolong kita di akhirat besok, tapi kita minta di dunia. Salah tak benda ni tuan-tuan? Tak salah, betul dah dia kata. Kalau itulah benda yang disebut Allah Allah arithna ya Rasulullah, maksud dia arithna ya Rasulullah ni di akhirat besok. Bila dibangkitkan esok, ya Allah, wahai Rasulullah tolonglah kita akhirat besok. Kita minta lalu di dunia ni. Kalau itu kefahaman, kita kata tak ada masalah. Tetapi hakikatnya masyarakat awam ini tak gitu dia faham. Malah dia faham boleh minta tolong dengan Nabi atas masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ni. Bukti, saya pernah tengok dalam satu Facebook, ada seorang muslimah, dia sebut Allah, dia kena dos ketiga ni. Tak? Dos penggalak ni. Allah, dia takutnya dia pun bawah tu dia buat Allah Allah arithna ya Rasulullah. Mana maksud dia? Dia minta tolong di akhirat ke dia minta tolong kerana menghadapi dos ketiga ni? Minta tolong lagu ni benda masalah betul-betul kait dengan syirik. Tak menyeru Nabi SAW secara raib dan minta tolong dengan Nabi. Faham mana ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Faham mana ayat ni? Tak, al-isti'anah sini, al-istighathah dia sama dengan al-isti'anah. Tapi kadang-kadang orang terlalu bermudah ni. Tak apa dia kata, biasa saja. Salah apa dia kata? Masya-Allah. Begitu juga saya pernah berdialog dengan seorang tarah doktor dah dia ni. Doktor bahagian akidah usuluddin lagi. Bincang tentang bertawassul di kubur orang-orang soleh. Bincang dia. Dia kata tak salah. Boleh, kata.
Lepas tu saya sebut bawa satu kes. Kata ada seorang hamba Allah, wanita ni dia buat berlaku ni di kampung saya. Tak? Dia pergi di kubur Tok Wali ni. Dia pergi kubur Tok Wali ni. Dia pergi minta tolong tu tuan kubur. Oh, bahasa kita Tokku lah. Tokku tolonglah. Tak? Tolonglah. Tak? Saya ni sakit kaki sangat. Ya, tak? Tokku. Direct dia minta. Tokku tolonglah. Dia ranya atas kubur, temu duit shilling. Allah, terima kasih banyaklah Tokku. Terima kasih banyak. Dan memang sebelum tu orang mari dah bayar nazar. Lepas shilling atas kubur tu. Dia ranya temu. Dia kata Tokku beri. Ni. Gimana keadaan ni? Ustaz ni kata, PhD sana ni, Usuluddin, dia kata, gitu salah lah. Gitu salah. Tapi dah Ustaz kata awal boleh ni. Boleh dia kata. Boleh buat. Jangan buat gitu dah. Gimana kamu? Maknanya dia berasa bermudah saja. Benda ni kalau lah hamba Allah ni, mokcik ni sana, kalau dia mati dengan akidah sana, gimana? Sebab tu kita kata dalam kaedah Islam kita ada saddu zari'ah. Sekat benda-benda yang dah merosakkan umat, terutama dalam bab akidah ni, dalam bab tauhid syirik. Tapi dia bermudah. Kita pun tak tahulah apa manhaj yang dipakai dalam bab akidah ni. Dia mudah belaka. Hari ni cakap bab tangkal lazimat. Tak apa, dia kata takut sangat tangkal lazimat. Ramai mana dia kata orang syirik dengan doktor. Takar ni tak ada masalah. Sedangkan Nabi kata man 'allaqa tamiman faqad asyraka. Menolak tak mana hadis ni? Siapa-siapa yang gantung takar, dia percaya ke takar ni boleh jadi syirik, Nabi kata. Walaupun ulama syarah hadis ni kata dalam syirik kecil. Syirik kecil ke besar, dia besar bagi kita. Jangan anggap benda. Jangan anggap mudah dengan benda syirik ni. Jangan anggap mudah. Saya ngaji Yaman tak? Dengar syekh-syekh cakap bab syirik ni. Lebih semangat pada ustaz-ustaz kita ceramah politik. Sungguh. Pak kita ceramah bab akidah ni, anak murid gambar tidur pada dengar masa tapi kalau ceramah bab politik, cerah mata longgar takbir dah. Begitulah ustaz-ustaz tok syekh dah mengajar bab akidah. Dia terang dan dia sungguh-sungguh dia sebut tentang akidah ni. Bahaya bagi ummah. Benda-benda yang membahayakan. Bahaya dia bukan di dunia saja. Kemuncak bahaya dia kekal dalam neraka. Kita nak apa ni? Nak tolong orang ni, ya Allah. Tak ada dah sebagai bentuk syafaat. Tak ada dah untuk dia. Mana-mana orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Masya Allah. Benda ni bukan mainan, kita kata. Bukan mainan. Fa'idha arafta, dia kata. Dia akan kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifah. Maka benda lebih penting daripada tu, mu kena tahu la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Moga-moga Allah bebas kamu, Allah selamat kamulah daripada belenggu ni, daripada syabakah ini, kata. Wa ya asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah kata sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan memberi pengampunan kepada orang yang syirik kepada Allah. Syirik dengannya wa yaghfiru ma duna dhalik, tetapi dosa-dosa lain ada kebarangkalian untuk mendapat pengampunan Allah. Siapa ni? Bagi orang yang mati bawa dosa syirik, tak ada pengampunan. Siapa pun tak boleh beri syafaat ke dia. Marilah syafaat Nabi ke syafaat siapa pun tak boleh menyelamatkan dia, mengeluarkan dia daripada neraka Allah. Tapi dosa-dosa lain ada harapan. Ada harapan mendapat syafaat. Jadi kita nak agun. Cara dia memang kena betul-betul terang supaya ahli keluarga kita, masyarakat kita bebas daripada benda ni. Bagus selamat. Wadhalika bima'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Mu nak selamat daripada benda ni, dia kata dengan mu kena tahu 4 kaedah ni yang Allah sendiri sebut dalam kitab dia. Okay. Saya tak bacalah syarah siapa ni bin Bas tu, lebih kurang saya dia yang sebut. Kita pergi terus ke kaedah
Pergi ke muka surat 49 deh. Muka surat 49. Al-qa'idatul ula. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-qa'idatul ula. An ta'lam anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Mungkin kena tahu, dia kata bahawa orang-orang kufar yang Nabi perangi mereka, Nabi balah ni bukan balah mulut saja, perang akak pedang dengan musyrikin ni. Guana keadaan mereka ni, guana dia punya akidah mereka. Akidah mereka mukirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka percaya dan mereka meyakini bahawa Allah adalah Tuhan zat yang mentadbir, yang mengurus, yang mencipta. Ini kita kata dalam konsep rububiyah. Mereka mengikrarkan, mengakui rububiyah Allah. Siapa ni? Majoriti musyrikin Mekah. Kita bila cakap bab ni, ada orang tak faham. Malah sampai tahap ustaz pun kadang-kadang tak faham benda ni. Dia kata orang ngaji tauhid 3 ni, kalau ngaji tauhid rububiyah, kata orang musyrikin pun tauhid juga. Jeng lah. Nampak selalu dia tak faham. Nampak tak? Kita kata betul dah, memang dia dalam bab rububiyah dia percaya bahawa Allah yang mencipta. Bukan kita kata, bukan siapa kata, Allah sendiri sebut bahawa mereka ni percaya bahawa Allah lah yang mencipta, yang mengurus dan yang mentadbir. Tapi adakah dia Muslim? Tengok, Tuhan kata, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun dia percaya bahawa Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah lah yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir alam ini, tapi benda ni tak boleh menyebabkan dia masuk Islam. Tak dianggap dia Islam pun. Sebab tu kita memang kita kena study sungguh nyakit jahiliah ni. Kita ni tak apa clear lagi sebenarnya tak. Apa itu jahiliah? Kita beranggapan jahiliah ni buta tu, tak erti agama, tak erti benda. Tak sebenarnya. Orang jahiliah ni dia beragama. Tapi agama yang menyeleweng. Agama yang disertai dengan syirik. Agama yang ditokok tambah oleh mereka sendiri. Dalam bab akidah, mereka ni percaya adanya Allah. Sebab tu Nabi, mari Nabi tak royak ke Abu Jahal. Abu Jahal percaya dah Allah itu wujud. Tak tanya pun benda tu, sebab dia percaya dah Allah itu wujud. Allah tu ada. Dia bersumpah dengan nama Allah. Dia beri nama anak-anak dia dengan nama Abdullah. Abu Jahal sebelum pergi perang Badar, doa ke Tuhan. Doa. Gantung ke Kaabah, gantung ke lampu Kaabah ni. Doa kepada Allah, bukan doa ke Allah Ta'ala. Doa direct ke Tuhan. Mukhlisina lahuddin. Dia kata kami ni perang dengan Muhammad. Muhammad ni mari wak kucar dalam kampung. Dalam doa dia, dalam keluhan dia kepada Allah sebelum pergi perang Badar ni. Tak? Sebelum Muhammad mari tak balah masyarakat kita. Anak beranak hidup tenang je, buat syirik tak ada orang marah pun. Tak? Mari Muhammad benda tu tak boleh, benda ni tak boleh, benda tu bid'ah, benda ni bid'ah, benda tu syirik, benda ni syirik. Balah anak beranak. Anak tak tegur mak. Ayah balah dengan anak, adik-beradik balah sama dia. Maka Abu Jahal berasa dia duduk di pihak yang benar. Dan dia berdoa kepada Allah, menunjukkan dia percaya ada Tuhan. Dia percaya tentang rububiyah Allah. Tetapi Syekh kata, kita dah boleh nak anggap dia Islam. Sebab lam yudkhilhum fil Islam. Ini tidak menyebabkan dia masuk Islam. Wad dalil, apa dalil dia, apa hujah? Sebab tu tuan pengarang kita kata, benda-benda aku buat kaedah ni mari daripada Quran belaka. Kaedah pertama ni, orang kafir ni dia percaya Tuhan. Majoriti orang kafir lah. Tak? Dari zaman dulu sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua meyakini tentang rububiyah Allah. Sama ada dia sedar ataupun tak sedar, dia meyakini benda ni. Zaman kita timbul etis. Tak? Etis tak mana pun dia ada fitrah dalam diri. Dia percaya di sana adanya zat yang maha agung. Faham? Apa? Hatta Fir'aun. Fir'aun pun dia percaya. Walaupun dia mengaku ana rabbukumul a'la, tapi dalam bab rububiyah ni dia percaya.
Wad-dalil qauluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun, dalam surah Yunus. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada musyrikin Mekah, siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit, sama ada dari langit ataupun dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayy, siapa yang mengeluarkan keluarkan daripada yang hidup dari yang mati? Mana mencipta kematian dan juga kehidupan ni, ataupun mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengurus mentadbir segala urusan ni? Orang musyrikin Mekah jawab, Allah gazetkan dalam Quran, fasayaqulunallah, mereka kata Allah. Mana percaya Tuhan tak? Percaya. Tak? Mencipta, mengurus alam ni, beri rezeki ke dia tu pun dia percaya Tuhan. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apa pun tak mikir. Bapa dalam bab rububiyah mu ikrar Allah, tapi dalam bab ibadah mu beribadah kepada orang lain, mu seru nama orang lain. Pergi ke kaedah kedua kayak gini dah. Kita tengok dalam syarah. Anta'lam annal kufar alladhina qatalahumur rasul was sahabah radhiyallahu anhum muqirruna bi tauhid rububiyah. Mereka ikrar dengan tauhid rububiyah. Kita kata tauhid rububiyah ni mengesakan Allah pada perbuatan Allah, mencipta, mengurus apa tak. Mereka ikrar benda ni, mereka akui benda ni. Muqirruna bi anna Allah khaliquhum, mereka akui bahawa Allah lah yang mencipta mereka. Siapa ni? Musyrikin Mekah. Dia percaya Allah yang mencipta mereka. Dia tak kata patung berhala yang disembah tu. Tak. Tak ada seorang habuk musyrikin Mekah yang kata Al-Lata lah yang cipta dia. Tak. Al-Uzza lah. Tak. Wa razikuhum, dan yang memberi rezeki kepada mereka. Wa mudabbiru umurihim, dan yang mengurus mentadbir urusan mereka. Walaysa indahum fi hadha syak, dan tak ada keraguan langsung dalam bab ni di sisi mereka. Parah tak? Wajuhalul muslimin al-yawm, tetapi orang jahil di kalangan orang Islam pada hari ini, yahsabuna anna al-iqrar bi hadha tauhid yakfi. Dia berasa dengan ikrar lagu ni, percaya bahawa Allah yang mencipta, Allah yang mengurus, Allah yang beri rezeki, cukup dah. Tak cukup. Sebab kalau kata cukup, musyrikin Mekah dulu buat dah benda ni. Idza aqarra anna Allah al-khaliq ar-raziq wa annahu rabbuh kafa hadha minal jahli. Siapa-siapa yang mengaku bahawa Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki, tak, dan dialah Tuhan kita, Rabb, tak, rububiyah kepada kita ni, kafa, cukup dah, hadha minal jahli. Ini adalah anggapan dari orang yang jahil dalam bab akidah, jahil dalam bab tauhid kepada Allah. Saral musyrikuna a'lama minhum. Kalau ginilah sikap orang Islam kita pada hari ni, dia berasa hanya kata Allah yang mencipta, Allah wujud, Allah hidam, Allah apa, cukup dah. Tak. Maka dia kata orang musyrikin dulu lebih alim padamu. Tak. A'lam minhum, lebih reti dalam bab ni daripada puakmu. Fa idza aqarra ahaduhum bir rububiyah wa qala innallaha rabbi wa khaliqi. Tak. Kerana di kalangan mereka ikrar ataupun buat pengakuan tentang rububiyah Allah dengan disebut Allah adalah Rabbi wa Khaliqi, yang mencipta aku, wa Raziki, yang beri rezeki kepada aku. Taqada anna dzalika yakfi, lalu dia berasa cukup dah, padang dah akidah dia setara tu. La, Tuan Syekh kita kata la, ma yakfi, tidak cukup, tidak memadai itu. Fal musyrikun aqarru bidzalik, kerana orang musyrikun pun, musyrikin Mekah yang Nabi perangi, kita kata kaedah pertama tadi, tak, mereka pun ikrar juga, mereka pun mengaku juga bahawa Allah lah yang cipta dia, Allah lah yang beri rezeki kepada dia. Kama qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kita tengok dalam surah Zukhruf, Allah kata sekiranya engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka siapa yang mencipta kamu, maka mereka akan jawab la yaqulun Allah. Ayat ni kalau kita ngaji nahwu, ngaji kaedah bahasa Arab, dia panggil ayat taukid. Ada nun taukid tu, la yaqulunna Allah, dengan penuh, tak, dengan penuh kuatnya dia sebut bahawa Allah lah yang mencipta kami.
Apa dah? Ni ada dalam Quran ni. Tak? Tapi oleh kerana kita tak ambil cara, kita berasa kita baca lalu saja benda ni. Wa yaqul, dan dia kata lagi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Sama juga dengan lafaz taukid juga. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi? Tak, siapa yang memudahkan matahari dan bulan ini? La yaqulunna Allah. Mereka akan jawab bahawa Allah lah yang mencipta langit, yang mencipta bumi, bulan dan bintang, matahari dan sebagainya ni. Fal musyrikun muqirruna bidzalik. Maka kita sepakati bahawa orang musyrik zaman Nabi itu mengakui tentang rububiyah Allah ni. Itu syarah yang kita baca yakni ma dumtum ta'rifuna hada afala tattaquna al-isyrak billah. Oleh kerana dah tahu dah betapa orang musyrikin gini keadaan dia, dah afala tattaquna al-isyrak, apa mu tak rasa takut dengan syirik kepada Allah ni? Wa tarji'una ila tauhid wal haq, dan mu kembali kepada mentauhidkan Allah, dah kembali kepada kebenaran. Fahum ya'rifuna hadhihi al-umur wa yuqirruna biha lillah. Sedang mereka tahu benda-benda ni dan mereka mengakui ianya semua bagi Allah. Wa ma'hada ma aslamu, tetapi mereka tak jadi Islam. Nabi tetap perangi mereka. Nabi tetap anggap mereka ni musyrik. Nabi perang sampai bunuh dengan puak-puak yang mengakui tentang kewujudan Allah saat ni. Mana silap dia? Mana silap dia? Falam yanfa'hum dhalik, maka dengan ikrar mereka tadi tak memberi manfaat pun pada mereka. Qatalahumun nabi, malah Nabi perangi mereka keseluruhannya. Li'annahum ma khassullaha bil ibadah. Kesilapan mereka, mereka tidak khususkan ibadah untuk Allah. Percaya Allah cipta, Allah beri rezeki, tapi dalam bab konsep ibadah dia seru benda lain. Doa dia seru nama lain. Dia seru tok wali dia. Dia seru roh-roh orang soleh yang mati dah. Al-Lat ni orang soleh. Patung-patung yang ada di depan Kaabah ni, ada 300 lebih patung. Boleh katakan semuanya adalah nisbah kepada orang-orang soleh hak lama. Hak suhu, hak masih dia orang kenal, Lat. Lat ni orang hak baik, orang mulia. Bila siapa-siapa pun orang mari wajib Mekah, dia lah yang beri makan. Dia tajir habis. Faham? Sepanjang awak kerja haji di Mekah ni, Lat ni lah yang beri makan, beri minum. Siapa sebut masyarakat Arab kenal belaka Lat. Tiba-tiba takdir Allah, hamba Allah ni mati. Faham? Bila mati, nya buat patung peringatan. Akhir sekalinya sembah, ambil berkat. Tuan-tuan, masalah syirik ni dia start dengan 3 perkara ni. Syirik berlaku start zaman Nabi Nuh, hatta zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mari dari tiga jalan ni. Sama ada jalan berkat, jalan tawassul, jalan syafaat. Dia tak mari ikut lain. Bak apa muai? Nak dapat berkat. Bak apa muai? Nak tawassul. Bak apa muai ni? Nak dapat syafaat. Melalui 3 jalan ni lah kemuncak dia syirik. Dia syirik kepada Allah. Nampak tak? Sebab tu 3 perkara ni kena ngaji sungguh, kena faham sungguh benda ni. Berkatnya. Tak mudah-mudah kita nak nisbah berkat ni. Tak? Faham? Tak mudah-mudah kita nak tawassul ni. Ada kaedah dia. Begitu juga syafaat. Okey. Bal asyraku ma'allah Al-Lat wal-Uzza wa Manah wa asnamuhum kathirah. Ada 300 lebih patung berhala depan Kaabah ni tak? Lalu mereka syirik kepada Allah bersama Allah dengan Lat, dengan Uzza, dengan Manah. Ini semua nama-nama tak orang-orang soleh yang dijadikan sesembahan. Fatauhid, maka ada pun tauhid huwa sarful ibadah lillahi wahdah,
Yang dimaksudkan tauhid tahun ni, kita dak buat segala ibadah untuk Allah semata. Kita tak buat ke orang lain. Kita tak tuju pada orang lain. Wal imanu bi annahu wahdahul mustahiq laha duna ma siwah, dan percaya dak, yakin dengannya yang Maha Esa, dak, yang berhak baginya selain daripada dak, yang orang lain tidak hak belaka. Wa mimma yubayyinu laka hadha anna al-musyrikin yaqulun ma da'unahum wa ma tawajjahna ilaihim kama fil qa'idah tsaniyah. Kita masuk dalam bab kaedah kedua. Baik, kaedah pertama kita kata orang yang Nabi lawang ni, dia percaya Tuhan. Dia mengakui bahawa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengurus hidup dia. Tetapi tetap Nabi kata dia musyrik. Dia syirik kepada Allah. Syirik kat mana ni? Akhir penghujung Bembas kata dia syirik dalam bab ibadah. Bila dia doa, dia tak seru nama Allah, dia seru nama Tok Wali dia, dia seru nama Lat, dia seru nama Al-Uzza. Bila dalam bab doa, bila nak ambil berkat, dia tak ambil berkat dengan Tuhan, dia ambil berkat dengan patung-patung dia ni. Tak? Nampak tak? Bila dia bertawassul, dia tawassul dengan roh-roh wali ni. Tak? Roh-roh Nabi, kadang ada bertawassul dengan malaikat dan sebagainya. Ini semua menyebabkan dia syirik kepada Allah, walaupun dia percaya di sana adanya Allah. Baik, kaedah pertama. Kita masuk kaedah yang kedua. Kaedah kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Mereka ni dalam keadaan mereka percaya bahawa Allah itu ada, Allah itu yang mencipta, yang mengurus dia, tetapi dalam bab konsep ibadah dia mensyirikkan Allah. Bila ditegur, dia kata kita bukan syirik, kita tak syirik. Tidak, kita mendoa kepada mereka ni, wali-wali ni ataupun ruh-ruh ni saat ni. Wa tawajjahna ilaihim, kita tuju kepada mereka ni illa li talabil qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tu niat kita dia tu. Wa syafa'ah, dan juga untuk dapat syafaat. Tuju niat ke Allah juga, tapi tak direct melalui orang ni, perantara dia. Tak? Moga-moga dah Allah ni memang masa hidup dia baik, dia juruh, jadi dia orang dekat dengan Tuhan. Jadi kita guna kabel dia supaya dekat dengan Tuhan. Nampak tak? Ini konsep yang dipegang. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah kata dalam ayat ni, orang-orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai tempat seruang dia, tempat dia minta tolong. Aulia ni, tak, aulia ni maknanya pemimpin, penolong, tak, yang melindungi, itu aulia. Nah, ma na'buduhum, dia kata kami tidak sembah mereka. Tafsiran tidak sembah mereka ni, kita tak sembah. Tafsiran kedua, kita sembah, kita beribadah kepada mereka, tapi benda tujuan illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kami ni baik, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya pernah dengar golongan-golongan yang orang kata melampau dalam bab puja kubur ni, disebut benda ni, poin yang sama disebut. Dia kata kita ni jenis buat dosa, tak? Jenis ibadah pun kurang, sembahyang malam kurang. Ni tuan kubur ni, Masya Allah, dia dekat dengan Tuhan. Tak? Apa salahnya kita, kita guna melalui dia untuk dekat dengan Tuhan kata. Benda sama je, kalimah yang sama dia pakai, dan ucapan yang sama, cuma watak yang berbeza, dan nama-nama watak yang diseru tu orang lain. Tak? Kalau dulu Lat, kalau dulu Uzza, kalau dulu Manah. Zaman Nabi Nuh dulu benda nama apa ni, Nasra, Yarutha, Ya'uqa. Faham? Nama-nama orang soleh belaka tu. Tok-tok wali belaka. Memang tok keramat belaka tu. Nampak tak? Tujuan ni sama je. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Supaya pakat kami ni boleh dekat dengan Tuhan melalui seruang-seruang ini. Tu tujuan dia. Dan hari ni pun
tujuan yang sama dia buat. Tujuan yang sama. Dah ustaz kata dia syirik kepada Allah. Lah, kita tak kata. Tapi poin yang dia pakai sama. Nah, kita sendiri, kita tak pernah sebut. Hatta kuliah kita sini, hatta kuliah kita di Yayasan Taklim pun, kita tak pernah kita kata orang ni syirik ke, ni kafir ke. Tak pernah keluar lagi rasa daripada mulut kita. Tak. Tapi benda-benda yang dia buat, kita kata dia sedang solat. Dengar kita tengok. Betul tak? Tok-tok wali ataupun nabi-nabi duduk dalam kubur ni, dia buat benda semayang. Ada tak lagi ibadah semayang ni masa ni? Dia duduk semayang dalam kubur. Malah ada ucapan-ucapan yang kata tok wali masa dalam kubur lebih free daripada masa hidup dulu. Sebab masa hidup dulu dia sibuk juga. Kena pula tok wali bini pak. Sibuk lah bini dia, tak dang kita kan, tak? Tapi bila dia nak kubur, dia free, banyak masa kosong. Jadi lebih mudah dia nak tolong kita. Betul tak ucapan ni? Apa jadi ucapan gini? Kalau kita fikir-fikir balik, dia main logik je. Dia main, tak? Dia main akal dia. Betul. Kalau kita fikir, betul juga. Dia tak ada itu dah. Kalau masa hidup dulu, dia sibuk atas anak sekolah kalau dah. Anak baru sekolah pasti apa. Jadi kita pergi rumah tak ada. Kita pergi rumah tak ada. Mana? Pergi ngajar. Pergi atas anak. Pergi Mekah. Ni dia relax. Memang duduk situ dalam kubur tu je. Maka kita pergilah masa-masa mana kita boleh minta tolong dia berdoa. Bab minta tolong ni dia ada dua peringkat. Pertama, dia minta tolong supaya wali tu doa. Hak tu peringkat ringan. Tu pun salah kita kata. Tak? Anggapan tu salah. Hak jahat lagi minta tolong dengan dia terus. Hak tadi macam tadi kita kata tak. Mak cik ni pergi minta tolonglah tokku, minta tolong tokku. Ini ucapan dia sebut. Dan dulu rasa pernah bawa satu kaedah ziarah kubur di sisi dia orang. Dia ada buat ayat ku bahasa Arab. Dok, jikna min ba'i, kami datang dari jauh ni. Dok, qasadnakum. Dok, kami tuju ke mung sungguh ni. Minta tolong sungguh ni mung. Ya Allah. Dia tuju ke kubur, bukan tuju ke Tuhan.
Kalau itu ucapan, bahaya kita kata tak. Jadi dia kata, Allah kata mereka ibadah kepada benda-benda ni, seru nama-nama benda ni tak. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tak boleh beri mudarat kepada mereka, tak boleh beri manfaat pun kepada mereka. Wa yaquluna haula, dan mereka dakwa dah patung-patung ke, kubur-kubur ke yang diseru, yang dipuja ni, haula syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Atas dasar itulah, atas dasar salah faham mereka dalam bab syafaat, mereka pergi puja kubur. Tak, atas dasar salah faham mereka dalam bab syafaat, mereka seru nama orang ni, seru nama orang ni. Wasyafa'ah, Syekh kata syafa'ah, syafa'atan. Syafaat ni ada dua bentuk. Bukan semua syafaat diterima dalam syariat kita. Syafa'ah manfiyah wa syafa'ah musbatah. Syafaat yang dinafi oleh agama dan syafaat yang diterima, yang sabit dengan agama. Faham? Sama juga bab tawasul. Bukan semua tawasul diterima dalam agama kita. Ada tawasul yang dilarang, ada tawasul yang boleh. Tak? Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat yang dinafikan, yang tak diterima oleh syariat, apabila muntuntut meminta dengan selain Allah. Tak kira lah meminta dengan wali ke, meminta dengan nabi ke, meminta dengan siapa pun, itu syafaat tidak diterima. Fima la yaqdiru alaihi illallah, yang mana yang tak mampu memberi syafaat tu melainkan Allah. Tiba-tiba kita pergi minta untuk wali, kita pergi minta dengan orang lain. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Allah sebut dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, dak, bersedekahlah kamu dari rezeki-rezeki kamu. Maknanya buatlah amal. Min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datang hari yang mana segala jual beli tak ada faedah, segala sahabat handai tak ada faedah, segala bentuk syafaat pun tak ada faedah. Ni benda Allah nafikan syafaat tak kepada selain daripada Allah. Allah nafi benda ni. Faham? Kalau kita tengok dalam kaedah syafaat ni, Nabi tak pernah ajar minta dengan dia syafaat. Tak. Tak ada satu pun Nabi kata mau minta dengan akulah syafaat. Tak ada. Yang Nabi ajar suruh beramal. Beramal ikut cara dia. Tak? Nak dapat syafaat, Nabi ajar cara. Antaranya berselawat ke dia. Tak sebut dalam salawat tu isfa'lana, isfa'lana. Tak. Hanya selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa-siapa yang memperbanyakkan selawat, dia boleh syafaat Nabi. Tak ada Nabi kata mu sebut 10 kali, tak, minta syafaat dengan aku, minta syafaat. Tak. Hak Nabi ajar suruh jawab azan. 5 kali sehari kita dengar azan ni, Nabi kata mu sebut sebagaimana Tok Bila tu sebut. Akhirnya mu doa dan minta maqaman mahmuda untuk aku, mu boleh syafaat. Tak. Boleh syafaat lagi bila kita hidupkan segala sunnah Nabi. Boleh syafaat. Nampak tak? Tak ada satu pun ajaran Nabi kata nak dapat syafaat pergi kubur aku. Nak dapat syafaat seru nama aku. Tak ada. Tapi buat sebaliknya. Tak. Dia dakwa, dia buat begini, buat begini, dapat syafaat, dapat syafaat. Pergi kubur ni tak boleh syafaat. Pergi kubur ni tak. Wa syafa'ah muthbatah hiya allati tutlabu min Allah. Kau apa dah kita? Ai 10.30 dah. Baru kaedah kedua dah habis dah ni. Baru 2. Okey. Dia kata dan syafaat yang diterima, yang sabit, hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat ni minta dengan Tuhan, minta dengan Allah. Wa syafi' mukramun bi syafa'ah. Hak yang beri syafaat ni bukan dia beri, dia hanya dimuliakan dengan syafaat tu. Kalau nabi-nabi lah, tak, kalau wali-wali lah, bukan kata dia yang memberi. Yang memberi syafaat ni Allah. Tak, kita minta pun minta dengan Tuhan syafaat ni. Wal masyfu', orang yang terima syafaat pula, lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Orang yang boleh syafaat pula bukan semua orang boleh, iaitu orang yang Allah redha ucapan dia dengan perbuatan dia, dan selepas mendapat izin Allah baru dia boleh syafaat.
Faham? Kalau faham konsep ni, maknanya kita kena melayakkan diri dulu untuk dapat syafaat ni. Macam mana melayakkan diri? Dengan amal kita. Memang kita, kalau kita belajar, kita tengok Quran, dalam Quran sebut Nabi, syafaat ada. Tak, syafaat ada pada Nabi, syafaat ada pada para malaikat. Kalau tengok dalam Quran. Tapi adakah dia orang yang pilih? Orang ni aku nak beri syafaat, orang ni. Tak. Kalau kita fahami molek, syafaat ni kita sendiri yang melayakkan diri untuk dapat syafaat. Kita mesti ada modal dulu. Faham? Modal kita dulu untuk dapat syafaat ni. Benda modal kita? Modal kita pertama sekali tauhid. Mentauhidkan Allah. Bebas daripada syirik. Ini kelayakan pertama orang untuk mendapat syafaat. Nampak? Dan modal lain kita beramal. Kita ambil contoh para malaikat. Malaikat antara benda dak kaitan dengan kita, dia akan syafaat kepada kita ni. Dengan cara benda, dia akan bawa kisah kita depan Tuhan. Ya Allah, orang ni aku pernah tengok dia beramal soleh. Orang ni pernah buat benda ni, orang pernah buat benda ni. Maka syafaatlah dia. Barulah kita dapat syafaat. Kalau kita tak ada modal tu, takkanlah malaikat nak pelawak ke Tuhan. Ya Allah, aku rasa terajin tengok dia ni. Mana boleh main rasa-rasa. Faham? Memang confirm dia tengok hamba Allah ni. Faham? Lalu Allah syafaat dia. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut tentang Quran. Quran akan beri syafaat akhirat besok. Tak? Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan beri syafaat. Macam mana cara? Dengan kita baca dia. Tak? Dah kalau mai tak baca terus, agak-agak diberi syafaat. Ada Nabi ajar minta dengan Quran sebelum baca, wahai Quran, syafaatlah aku akhirat besok. Tak ada, Nabi tak pernah ajar gitu. Tapi kalau orang dia salah faham bab syafaat, dia kuat gitu. Dia tak baca pun. Buka Quran dia boleh kasi, wahai Quran, syafaat aku deh. Lepas tu tutup. Tak baca pun. Boleh tak syafaat? Tak akan boleh. Nampak tak? Samalah juga syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak dapat syafaat? Selawat pun memalah ke dia. Alah. Mu dengar nama dia pun mu tak selawat dia. Mana modal nak dapat syafaat? Faham? Jadi itu konsep syafaat. Maka musyrikin, orang-orang kafir ni, dia salah faham dalam bab ni, dia minta syafaat dengan tok wali dia, dengan Nabi dia. Kalau orang Kristian, Nabi Isa lah tepat syafaat paling besar bagi dia. Tak? Besar tak besar syafaat Nabi Isa ni, siapa mereka muat dosa apa pun beres dah. Nabi Isa tanggung belaka dah. Tu syafaat besar. Nampak tak? Nabi Isa sanggup korbankan diri, bunuh diri dia untuk mendapat pengampunan umat dia. Ini konsep syafaat yang salah yang mereka pegang. Yakni ma qasadna annahum, kata Syekh Bebas kata, yakni ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzukun aw yudabbirun al-umur. Kami tidak memaksudkan yang kami puji, yang kami seru ni, kubur-kubur wali ni, bukanlah mereka yang mencipta, bukanlah mereka ni yang beri rezeki, bukanlah mereka yang menguruskan. Kalau kita tengok konsep tok-tok wali yang mereka faham ni, lari sikit. Musyrikin Mekah dulu dia dok faham patung-patung berhala ni dia tak mentadbir, dia tak mengurus. Tapi kalau kita tengok dalam konsep wali-wali yang dia pegang ni, ada wali benda, wali abdal, kan? Wali ghaus ni panggil. Hak besar sekali wali benda. Dia ada senarai dia wali. Wali abdal ni ada lebih kurang 7 orang tak silap. Mati seorang diganti orang lain. Lepas tu ada wali hak 4 juru tu. 4 juru jaga alam ni. Dia mengurus mentadbir alam. Itu konsep yang dia faham. Nampak? Ini konsep yang cukup bahaya kita tu. Tak? Yudabbiruna al-umur aw yuhyuna al-mauta. Dia tak faham pun, dia tak anggap pun. Musyrikin Mekah dulu dia tak anggap pun bahawa patung-patung ataupun bahala-bahala yang diseru ni ataupun roh-roh wali yang diseru ni menghidupkan orang mati. Tak, dia tak. Ma qasadna hadha
Nahnu na'rifu anna hadha kullahu lillah. Kami tahu semua benda itu adalah milik Allah. Walakin qasadnahum liyashfa'u lana wa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tak? Tetapi kami tuju kepada mereka ni, kami seru nama mereka ni supaya mereka beri syafaat kita. Tak? Supaya mereka dekatkan kita kepada Allah. Kita ni orang dosa, orang jahat, orang tak buat masalah, buat maksiat banyak. Maka cara nak dekat dengan Tuhan, guna kabel orang-orang roh-roh hak mati dah ni. Dia ni orang baik, orang jujur, orang sayang. Allah sayang dia ni. Jadi dengan kita guna nama dia, seru nama dia, jadi dekat kita dengan Tuhan. Tak? Dia akan beri syafaat depan Tuhan kita. Ini kefahaman yang salah dalam bab syafaat kita ada. Li'annahum ahsanu minna, sebab mereka ni orang lebih baik pada kita. Fahum ashabuddin. Oh, dia ni orang yang kuat beragama. Walahum ta'at, banyak ketaatan yang dia buat. Wa a'malun salihat, dan segala amal soleh. Walihada na'buduhum, oleh kerana inilah kami seru mereka, kami puja mereka. Tak? Bila kita kata sembah ni, orang takut sikit. Tak? Oleh kerana itulah kami sembah mereka. Dia takut bila kita kata ni sembah kubur, dia takut. Tapi dengan dia seru, dia berasa tak takut. Dia berdoa, sebut nama Abdul Qadir Jailani, dia tak berasa takut. Padahal itulah ibadah. Benda sama orang musyrikin Mekah buat dulu. Benda yang sama saja musyrikin Mekah buat, iaitu dia seru, dia puja, dia berdoa. Dia sebut nama-nama orang ni dalam doa-doa dia, dalam seruan-seruan dia. Tak? Dalam tawassul dia, dalam macam-macam. Atas alasan yang sama. Sebab Allat ni orang baik, orang juruh, orang dekat dengan Tuhan. Jadi kita serulah nama dia. Tak? Kita berdoalah kepada dia supaya dia akad doa kita ni ke Tuhan. Wa nad'uhum, kami seru nama-nama mereka ni. Wa nastaghithu bihim, kami minta tolong dengan mereka. Liyuqarribuna ila Allah, supaya mereka dekatkan kita dengan Tuhan. Wa liyashfa'u lana, dan dia beri syafaat, beri pertolongan. Tak kiralah sama ada di dunia ataupun akhirat tu. Li'annahum khairun minna wa aujahu minna, sebab mereka ni orang yang lebih baik daripada kita. Yang lebih tawajuh daripada kita. Kama qala jalla wa ala anhum walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surah Az-Zumar. Yakni annahum yaqulun ma na'buduhum, yakni al-anbiya was-salihin illa liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah nabi-nabi dan juga orang-orang soleh ni melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dari sudut pangkatnya. Itu benda yang disebut dalam kaedah yang kedua. Panjang lagi ni. Kalau kita berhenti sini dulu. 10.40 boleh. Habis sini kita berhenti sini dulu. Dia sebut akhir, dia kata, kita ambil akhir tu, fahada yadullu ala anna ibadatahum iyahum li ajli talabit taqrib annahu minal kufri wa illam yaqulu annahum yakhluquna wa yarzuqun. Oleh kerana itu dia kata menunjukkan bahawa ibadah mereka kepada patung-patung ataupun kepada roh-roh yang dipuja ni, supaya dia mendapat menuntut taqrib, mendekatkan diri. Annahu minal kufri, ini termasuk dalam kekufuran. Termasuk dalam kekufuran. Wa illam yaqulu, walaupun mereka tidak menganggap bahawa wali tadi, roh tadi, nabi-nabi yang diseru, yang dipuja, yang disembah ini tidak mencipta, tidak memberi rezeki. Idza da'uhum wastaghathu bihim, cukup hanya mereka menyeru nama mereka dalam doa dan beristighathah dengan mereka. Wa nadharu lahum, dan mereka bernazar untuk wali-wali ni ataupun patung-patung dia. Wa dhabahu lahum biqasdil qurbah. Tempat kita tak tahulah, saya sendiri tak pernah tengoklah orang sembelih korban di kubur wali apa, tak ada rasanya, wallahu alam. Tapi di Yaman ada benda ni. Sebahagian tempat seperti benda Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, benda dia ada buat benda ni. Di Yaman, iaitu dia sembelih di kubur Imam Al-Hadawi, Imam Hadi di Sa'dah. Bila time korban ataupun dia nazar, dia akan nazar di kubur. Tujuan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kat lain dekat
Satu lagi puak di Yaman, di Hadramaut tu, saya tak pernah dengar tentang dia buat korban di kubur ke tak. Di kubur mana-mana Tok Wali tak ada. Tapi di perkuburan Syiah tu ada lagi. Wa annahum yashfa'una lahum, hadha huwal kufru alladhi fa'alahu al-musyrikun al-awwalun. Dan ini adalah kekufuran yang dilakukan oleh musyrikin awal dulu. Saya rasa habis itulah. Tak ada nak habis juga ni. Jadi kita berhenti kaedah yang kedua je lah. Berasa baca semalam berasa macam dang lah. Okey, saya serah balik ke siapa ni, Cikgu Nasir lah. Kita stop situ dulu. Tak boleh panjang lah. Ada masa dalam lebih kurang 10 minit lagi, sila. Baiklah. Tak puas. Hai. Kalau ada soalan. Sila. Masa tak ada kita ni. Ada soalan. Sila. Guana bentuk zikir dia tu. Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tamu zikir. Ustaz boleh soalan. Soalannya, boleh tak kita zikir dalam zikir munajat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Zikir ni pertama kita kata dia bukan zikir yang warid. Zikir ni bukan zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui baik orang yang tak buat maupun orang yang buat. Diakui bahawa zikir ni Nabi dah ajar. Dan kita kata konsep zikir yang ada dalam masyarakat kita ni, dia tak lari pada 3 jenis zikir sahaja. Sama ada zikir sahih mari daripada Nabi, ataupun zikir-zikir yang dhaif. Ada riwayat tapi riwayat yang dhaif, lemah. Sama ada zikir ataupun doa kita ada. Ataupun jenis yang ketiga, zikir yang tidak warid, tak ada sandaran kepada Nabi ataupun para sahabat. Maknanya zikir ni, zikir ni zikir yang disusun oleh orang lain. Faham? Saya dulu tegas dalam bab zikir ni, mesti zikir Nabi sahaja, kata. Dan ini lebih selamat. Tapi ada pandangan-pandangan yang kata keharusan berzikir dengan zikir-zikir yang lain, yang disusun oleh ulama' ke oleh siapa tak. Itu pandangan lah kita kata. Tapi hakikat, kalau ditanya antara 3 bentuk zikir ni mana lebih afdal, sah kita kata hak Nabi baca lebih afdal. Betul tak? Nabi baca lebih afdal. Berkait dengan zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, memang confirm ini zikir disusun oleh seseorang yang tak tahu siapa. Setakat ni lah. Tak, kita tak temu lagi orang yang mula menyusun, orang yang yang pertama buat benda ni. Cuma zikir ni dari sudut maksud dia ada masalah. Tak? Mana masalah dia? Masalah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad sallallahu. Kalau kita ngaji orang bodoh-bodoh pun ngaji nahu, dia reti bab ni. Tak? Dalam kaedah nahu, Nur Muhammad tu dinisbah kepada sebagai badal. Badal kepada Allah. Ganti kepada Allah. Tak? Hasbi rabbi jallallah. Cukup bagiku hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada dalam hatiku melainkan Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad lah sallallahu. Kalau kita faham ayat Nur Muhammad ni, benda maksud dia kembali ke siapa? Kembali kepada Allah. Faham? Dia kata cukup bagiku hanya Allah. Tiada dalam hatiku hanya Allah. Tak, ma fi qalbi ghairullah. Tiada dalam hatiku selain Allah. Siapa Allah ni? Nur Muhammad. Faham tak? Nur Muhammad ni jadi badal, ganti kepada Allah. Maknanya benda dalam hati dia, tak. Ma fi qalbi ghairullah, ai ma fi qalbi Nur Muhammad. Faham tak? Jadi sini masalah. Bukan kita saja yang kata, malah ustaz-ustaz aswaja pun sebut benda ni. Antaranya kita pernah tengok ulasan Syekh Nuruddin Al-Banjari.
Dia kata nak baca zikir ni kena tukar sikit. Tak boleh sebut hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu tak boleh. Dia suruh tukar ala Muhammad sallallahu baru kena. Faham? Satu konsep Nur Muhammad tu sendiri dah geng dah situ dah. Dia bersumberkan dengan hadis-hadis palsu berkaitan Nur Muhammad ni. Geng Nur Muhammad ni dia percaya bahawa Nabi dicipta daripada cahaya. Tak? Gen Nur Muhammad ni dia menganggap benda pertama sekali yang Allah cipta adalah Nur Muhammad. Ni kita boleh rujuk. Ustaz besar dia di Kelantan ni pun ada tak? Dia kata benda pertama sekali yang Allah cipta Nur Muhammad. Sedangkan hadis ni hadis palsu. Hadis palsu. Jadi kita kata pandangan kita tak sesuai lah baca zikir ni. Banyak lagi zikir lain. Tak? Hak zikir yang Nabi ajar, confirm hak Nabi ajar, hak jelas, yang boleh kita jadikan sebagai amalan zikir kita. Cukup-cukuplah kita kata, tak, berhati-hatilah kita dalam berzikir ni. Bahaya tak? Itu pandangan kita. Wallahualam. Ada soalan lain? Belakang ya. Tak jelas. Doa. Syafaat Al-Quran. Okey. Ya. Betul tu. Okey. Bila Nabi sebut soalan dia berkaitan macam mana yang dikatakan syafaat Al-Quran, kita sebut dah. Syafaat ni kembali pada diri kita. Kita yang ada modal untuk mendapat syafaat. Syafaat ni confirm daripada Allah. Kita sebut dah tadi. Syafaat muthbatah ni, syafaat yang sabit ni, dia datang daripada Allah, bukan dari siapa-siapa pun. Dah yang memberi syafaat ni sebagai kemuliaan untuk dia sahaja. Begitulah juga syafaat Quran. Sebab tu Nabi dalam hadis bab syafaat Quran ni, Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi mukaddimah gitu. Bacalah, perbanyakkan baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab dia akan datang pada hari kiamat besok memberi syafaat kepada yang membacanya. Siapa yang beri ni? Allah yang berinya dengan asbab bacaan Quran kita. Bukan Quran tu mari cokoh dak. Dia yang kata aja kita, yang kebaikat kita dak. Maksudnya adalah bacaan kita ni lah yang backup kita. Faham tak? Samalah selawat kita, samalah apa saja, termasuk para malaikat sekalipun. Bukan malaikat tu yang tolong, tapi kita yang tolong diri kita. Nampak? Boleh jadi kita ni ada amal kita, tapi boleh jadi kita buat kesilapan lain, dosa-dosa lain yang wal'iyadzubillah melayakkan kita masuk neraka. Tak? Lalu benda-benda ni lah yang kita panggil syafaat. Dan memang semua kita ni berhajat pada syafaat. Berhajat pada syafaat. Oleh kerana tu kena faham dengan baik konsep syafaat saat ni. Tak? Konsep yang salah bila dia anggap Quran ni boleh beri syafaat, dia pun seru nama Quran. Konsep yang salah bila dia kata Nabi boleh beri syafaat, dia pergi seru kubur Nabi. Tak? Dia pergi puja kubur Nabi atas dasar nak dapat syafaat. Kita kata dengan perbuatan ni mengharamkan dirimu dapat syafaat. Apa tak? Boleh Okey, clear je. Makna kita kata syafaat Quran saat ni adalah kembali pada kita. Kita baca dia. Tak? Mana-mana syafaat pun dia dengan modal kita. Modal paling kasar kita untuk mendapat syafaat tauhid. Ni modal utama. Syarat utama untuk orang mendapat syafaat Allah, tak syafaat dia akhirat besok, ialah dengan dia mentauhidkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Dan memang ada hadis yang mengatakan syafaat ni siapa yang akan dapat, antara yang akan dapat orang yang melakukan dosa-dosa besar pun boleh syafaat. Dia buat dosa besar tapi dia tauhid kepada Allah.
Tak, dalam bab tauhid tak jejah dia ni, maka melayakkan dia mendapat syafaat. Sebab akidah kita, akidah ahli sunnah, tak ada seorang pun Muslim yang mentauhidkan Allah kekal dalam neraka, tak ada. Dia tetap akan dikeluarkan. Kita dengar hadis yang panjang, orang tak akhir sekali keluar daripada neraka, yang tak akhir sekali masuk syurga. Siapa dia ni? Muslim yang mentauhidkan Allah, tapi dia banyak melakukan kesilapan, dosa dan sebagainya. Dia dibakar, teruk tak teruk sampai hitang. Jadi arang dia dalam api neraka. Tapi dia dikeluarkan dengan syafaat, tak, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita kata semua kita berhajat, kita mengharapkan sangat syafaat. Antara syafaat yang kita boleh usahakan dengan perbanyakkan baca Quran ni, tak? Perbanyakkan baca Quran. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Kita kata bentuk tawassul lah tu kan, bentuk tawassul. Cuma perbincangan dia kaifiat solat hajat lah, tak? Solat hajat dengan air tawar, dua-dua ni benda yang dibincang kita kata. Pertama, dalam bab solat hajat, ulama khilaf dalam bab hadis tentang solat hajat ni. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis itu hasan ataupun sahih, tak? Jadi mana-mana yang pegang benda tu dhaif, dia tak beramal lah dengan sembahyang hajat ni, tak? Yang kata benda ni boleh, lalu dia beramal. Satu. Berkaitan dengan air tawar pun sama. Benda ni ada asar dia, ada boleh disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah jampi pada air. Nabi pernah jampi kepada minyak zaitun, dan Nabi juga pernah jampi pada tanah, debu. Faham? Jadi atas dasar tu benda-benda ni diharuskan, dan ini bentuk kita kata bentuk yang diizinkan lah, yang diharuskan. Saya sekarang ni tengah buat ada sikit lagi, ada satu kitab yang baik, Irki Nafsak wa Ahlak. Irki Nafsak wa Ahlak. Jampilah dirimu dan ahli keluargamu. Kitab yang bagus tentang ruqyah, tentang jampi. Jadi dia bincang tentang konsep ayat-ayat jampi benda. Sikit lagi kita nak sudah, kita target sebelum Ramadan lah, kita sudah untuk kita sebar kepada masyarakat bagaimana jampi Nabi, bagaimana ruqyah yang diizinkan, apa ayat-ayat yang patut baca. Dan antara poin yang dia bincang tentang jampi pada air. Ini ada sandaran dia, tak? Dan dilakukan oleh ulama salaf kita berkaitan dengan jampi dengan air dan sebagainya. Faham? Boleh Jadi hak tu kita kata termasuk dalam bentuk tawassul yang diizinkan. Faham? Bila kita minta tolong orang lain, tolong doa ke kita, ini diharuskan. Ini termasuk dalam tawassul yang diizinkan, iaitu kita bertawassul dengan orang soleh ketika dia hidup. Kena ada kait situ ketika dia hidup. Ada pun selepas mati ni kita kata tidak boleh dah. Dan membahayakan akidah kita apabila kita mengizinkan lagi orang bertawassul dengan orang soleh yang telah mati. Ada pun masa dia hidup boleh kita pergi minta tolong dia, doa minta tolong dia. Dah boleh wallahu alam. Nah. Sini. Doa kita sebut Allahumma atif riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ashiratana min adzabil qabr wa fitnati min adzabil jahannam. Saya maksud saya itu riqab abaina tu setakat mana? Dan auladnya setakat mana? Mula daripada mana abaina wa ummahatina tu dengan auladina yang ashiratina tu sampai ke mana? Siapa kesuk dengan niat kita tak? Siapa kesuk? Mana? Abaina ni makna ajdadina kullu. Ya. Ya. Auladina ni waris
anak cucu cicit kita sampai ke bawah. Itu doa kita. Bila kita kata abak ni tok nenek, bukan ayah kita saja, bukan mak ayah kita saja. Sampai ke atas, sampai ke sub. Atas niat kita doa. Tak? Atas niat kita. Faham? Kalau niat kita kata siapa habis tok nenek kita pakatah nu pakesuk nu, itulah yang Allah perkenankan ke kita. Tak? Bila kita kata anak cucu kita, faham mana pakesuk anak cucu kita selagi nak butuh. Boleh. Sama macam salam kita dalam tahiyat kita. Tak? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Siapa yang kita maksudkan? Ibadillah salihin. Kita niat ke siapa masa tu? Assalamu alayna. Tak? Ya Allah, sejahteralah ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan ke atas hamba-hambamu yang salih. Siapa? Keseluruhannya. Tak? Itu niat kita dan itu permohonan kita kepada Allah. Jadi siapa kesu? Su alik atas, su alik bawah. Nah. Boleh Asyirah ya. Ahli keluarga termasuk isteri ya. Dia Abah Ina tidak Umar Hadina dia. Termasuk dia tidak Umar Hadina, tidak Abah Ina dia. Asyirah ahli keluarga, asyirah. Asyirah ahli keluarga. Abak mak ayah ke atas. Tak? Aulad anak cucu ke bawah. Mana kena belaka tu? Alik tepi, alik bawah, alik kiri, alik kanan. Kita bahang belaka. Tak? Itu maksud dia. Sebab tu comel doa ni biar kita fahami maksud. Tak? Fahami maksud. Segala doa yang kita baca tu baru kita tahu benda kita minta. Boleh. Jadi al-aba wa ummahat, mana tok nenek kita sampai ke atas. Mak ayah tok nenek ke atas. Tak? Al-ashirah ahli keluarga. Termasuk belaka tu isteri. Tak? Dan al-aulad anak cucu sampai ke bawah. Anak cucu sampai ke bawah. Boleh? Wallahu a'lam. Ya. Allah merabba Jibril. Allah merabba Jibril. Wa Mikail. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Israfil. Wa Muhammad sallallahu. Sambung nak tu kan? Main sambung gitu letih sikit kita kan. Lindungan daripada asap kubur dan dengan neraka tu. Dia ada waris doa tu. Kita dah ingat doa tu. Maksud dia mana tu? Maksud ke mana dia tu? Ada doa tu, doa ada apa sandaran dia. Dak mari tanya lagu tu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Muhammad sallam. Dah ingat kita lafaz. Ustaz Din tu, dah ingat ke? Kita tak beramal doa tu. Tapi adalah doa tu ada. Sama doa tadi doa Allahumma riqabana tu, cuma kita tambahlah belakang tu aulad. Wallahu alam. Nak soalannya? Min azabin niran. Wa min sari min azabin niran. Kita dah ingat. Ada siapa ingat boleh tolong? Min syarri kita masih dajjal tu. Sambung dengan dia tu. Ada masih dajjal kat kau. Tak ingat itu. Wa min harin nar. Wa min azabil qabri. Dah dua sambung dengan tu. Dia minta perlindungan daripada dua tu lah. Perlindungan daripada dua tu. Min harin nar wa min azabil qabri. Sambung dengan tu ni. Allahumma rabb Jibril wa Mikail Israfil wa Muhammad sallam. Allahumma rabbi Jibril. Ya. Na'udzubika min harin nar wa min azabil qabri. Tu lah. Dan Dia dua tu lah. Perlindungan daripada api neraka dan azab kubur. mana
Orang lain selalu. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Bukan ni tak? Hak ni ha? Yalah. Min harina ya. Min harina wa min fitan qabli. Dua tu je. Bukan hak ni dalam doa iftitah ni. Asalnya dalam apa ni tasawuf akhir. Tak ada doa tu. Allahumma rabbal jibril mikail israfil wa min salam annahu min harina wa min adzabil qabri. Kena cek balik tak temu jari. Ya. Semua keluar ni belaka tu. Ni doa iftitah ni. Kalau kita baca saat ni doa iftitah Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Ini doa iftitah. Hak tu kita aja dengar tapi tak temu cari. Ada posu solat akhir solat akhir. Bina kebetulan ni Ustaz. Pada lahir Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Dan dengan tengah ni kata 1703 Lucy. Jadi 1730. Mana Ustaz? 1730. Ini 1730 kan? Ada tengok utara 1703. Tukar tu tak? Dia silap tukar tu tak? 1703 tak? Masihi deh. Ya. 1730. 1730. Oh yang betulnya. Yang mana ni betul kan? Jap. Okay. 1730. Satu 1730 lah. Hak 1703 tukar sikit. Okey, wallahu a'lam. Baik. Rasanya kita berhenti setakat ni dulu lah. InsyaAllah kita kena cari masa pula kalau Ustaz kena mari pula. Lepas kena berhabis. Ustaz Ding sambung pula tu. Kita mari berhabis. Dia dah sempurna ni. Tauhid. Baru 2 kaedah. 2 kaedah baru deh. InsyaAllah semoga mendapat manfaat daripada kuliah kita hari ini. Untuk makluman kita ada buat kutipan untuk membantu madrasah Ustaz Syed Azwani di Kemaman, Madrasah Darul Hikmah. Semua jualan buku kita dan sumbangan hari ini kita akan serahkan kepada pihak madrasah. Kita infak ke sana. Kalau ada lagi yang ingin infak untuk madrasah Ustaz, boleh. Okay, boleh ya. Nanti saya kira. Rasanya
Satu lagi, minggu Sabtu ni, minggu harap Sabtu akan datang ni, alhamdulillah Ustaz Ahmad, anak anda kepada Maulana Asri dah sihat dah. Alhamdulillah. Dia akan teruskan dengan kuliah dia, cukup hadir lah. Kemudian minggu keempat tu mungkin Ustaz Din lagi kot. Dan bulan April tu sudah Ramadan lah. Baik, so kita akhiri majlis dengan membaca tasbih kafarah. Subhanallah. Ustaz ada kuliah lagi?